Okay, boleh start. Bapak start cepat habis. Alright. Hampir nak cancel kelas. Tahu tak? Kalau kan dah ujung-ujung nanti Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masjid mana? Masjid kat sini. Dia saya. Nama masjid pun tak ingat. Nama masjid ni masih lagi tak tahu. Okay. Ya, apa khabar semua sihat hari ni? Alhamdulillah. Semua datang? Semua datang tengok. Kak Syah ni? On the way. Hari ni jam ke? Tak kan? Saya betul dia bulan macam nak cakap tak ingat Kak Syah? Kerja dia tak kenal dia? Tak, kita nasi-nasi je. Oh, nasi-nasi. Pasal dia membahas sport terpanjang. Jadi, membahas bersama Ani. Ani, mana Ani? Oh, Kak Ani. Dia sama dengan Ani. Kenapa Kak Ani? Kenapa Kak Ani? Takut, kena tanya. Jangan takut Kak Ani. Sebab tak ni, tak marah kalau salah. Dia kan ada seorang hari ni, anak mana? Adik kan adik. Okey, baik. Hari ni kita sambung pengajian kita. Bab yang ke-10 betul tak? Yes. Pembahagian asma Allah menurut indikator maknanya. Okey, hari ni perbincangan agak serius sikit buka mata berusaha. Jangan tidur sebab Ustazah pun berselang mata juga ni. Okey. Kuatkan semangat nak belajar pagi ni sebab dia perbincangan agak serius. Baik. Kita lihat di sini ada satu kaedah untuk kita memahami Asmaul Husna, iaitu dengan mengikut kepada indikator makna yang terdapat pada asma Allah tersebut. Jadi di muka surat kita yang ke-88 di sini, perenggan yang pertama di atas menjelaskan kepada kita bahawa kaedah lain yang bermanfaat dalam mempelajari dan memahami Asmaul Husna adalah dengan mengetahui pembahagian asma Allah dari sisi petunjuk atau indikator maknanya. Asma Allah ditinjau dari indikator maknanya ini terbahagi menjadi dua kelompok. Jadi ada dua bahagian. Kita nak faham Asmaul Husna daripada sudut indikator apakah petunjuk. Di sini dibahagikan perbincangan kepada dua. Kelompok yang pertama, iaitu bahagian pertama, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifat muta'addi, iaitu sifat yang memerlukan kepada objek. Kata kerja muta'addi adalah kata kerja yang tidak hanya berefek, iaitu memberi kesan pada pelakunya, akan tetapi juga terhadap objeknya. Sifat ini disebut al-fi'lul mujawiz.
iaitu perbuatan yang memberi kesan, iaitu perbuatan berefek. Setiap asma Allah dengan ciri tersebut mengandung 3 unsur. Maknanya begini ya, untuk bahagian yang pertama yang nak kita bincangkan ini menunjukkan sifat Allah tersebut yang memerlukan kepada objek. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil ia sebagai fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dia tak boleh, kalau kita nak lihat dia sebagai sebuah ayat yang lengkap, frasa yang lengkap, ia mesti ada objek. Contohnya, saya baca apa? Buku adalah objek. Jadi baca tu kita panggil dia sebagai fi'il muta'addi. Jadi faham ya, begitu ya, saya gunakan bahasa lebih umum ya. Setiap fi'il ataupun setiap sifat yang memerlukan kepada objek, ini kita letakkan pada kelompok yang pertama di sini. Jadi apa yang akan kita bincangkan ialah sifat-sifat yang memerlukan kepada objek untuk menguatkan kefahaman kita tentang Asmaul Husna tersebut. Sebab tu di sini dia kata sifat ini disebut al-fi'lul mujawis, sifat yang memberi kesan. Sebab kalau dia tidak ada objek, kita takkan nampak kesan yang bagaimana. Dan kita tak faham. Kalau dia ayat, sebab dia akan jadi ayat yang tergantung. Kata kerja yang tergantung. Dia buat apa? Contoh, kita kata, okey, dia makan apa? Kan? Perlukan objek. Makan, contoh apa? Prata. Makan apa? Prata. Okay. Aku makan. Yelah, aku makan apa? Maknanya kita tak boleh cakap aku makan aja. Ataupun saya makan, dia makan. Dia makan apa? Mesti dalam pemikiran seseorang yang mendengar ayat itu, dia akan mencari apa objek untuk melengkapkan ayat tersebut ataupun melengkapkan perbuatan itu menjadi satu perbuatan yang sempurna. Jadi begitu juga dengan Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat Allah ini, dia memerlukan kepada objek untuk lebih menguatkan nama Allah tersebut. Supaya kita faham, ini indikatornya, ini petunjuknya bahawa ia merupakan nama Allah yang sangat agung, sangat mulia. Baik, di sini dia kata, kalau kita nak faham tentang poin yang pertama ini, bahagian yang pertama, dia mesti ada 3 unsur tu tadi. Okey, pertama dia kata, sahihnya asma itu sebagai nama Allah. Okey, sahih tu saya nak tukar terjemahannya. Tak kena terjemahan di situ Kita letak penetapan asma itu sebagai nama Allah. Sebab dalam bahasa Arab kita panggil sebagai thubuts. Thubuts ni maksudnya tetap, sesuatu yang kita tetapkan, ada penetapan. Jadi bila dia terjemah sahih tu saya rasa macam tak berapa tepat lah secara terjemahan di situ. Maka kita kata pertama, penetapan nama itu sebagai nama Allah. Pertama. Kedua, penetapan sifat itu mengandung sifat Allah. Ketiga, penetapan pada asma dan sifat tersebut terdapat hukum terkait dengan nama-nama dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi bagi macam ini ya, kita ada bahagian yang pertama. Apa? Ini adalah perbuatan yang berefek Kena dengan topik perbincangan. Baru-baru dah bunyi. Bahagian yang pertama, okey tak ada. Ini Kak Syah. Apa-apa. Jangan Kak Syah, jangan. Okay, sorry. Kak Aisyah, jangan pergiakan. Dia ni tak, dia mengganggu, dia menghalang tak dekat Facebook? Tak, okey. Macam mana Kak Aisyah tahu? Kak Aisyah boleh duduk di bawah ni. Dia sengit sikit. Ya ke? Dia sengit. Tak apa, dah boleh dah. Bahagian yang pertama, dia mesti dia kata objek yang adalah mujawis. Ingat ke tak? Saya ingat. Sifat muta'addi, maknanya sifat ini memerlukan kepada objek tadi.
Jadi ada 3. Untuk bahagian pertama ada 3. Satu, penetapan nama itu sebagai dua, penetapan apa tadi kata? Penetapan sifat sebagai sifat Allah, betul tak? Mengandung. Oh, penetapan sifat mengandungi sifat Allah. Tiga tadi kata apa? Penetapan apa? Hukum. Okey. Penetapan hukum berkaitan dengan asma kan? Berkaitan asma Allah dan yang hal-hal yang berkaitan dengan ilah. Dan seterusnya. Okey, so ada 3 perkara ni yang perlu diperhatikan untuk perbincangan bahagian yang pertama. Sifat itu ialah sifat yang memerlukan kepada objek. Objek itu maksudnya benda. Benda-benda kemudian dia mesti bila nampak nama tersebut, itulah kita panggil sebagai nama Allah. Bila nampak saja nama itu ia merupakan sifat yang mengandungi sifat Allah. Dan ketiga, adanya penetapan hukum berkaitan nombor 1 dan nombor 2. Okey, maknanya penetapan hukum tu maksudnya penerangan pada hukum tersebut. Sebagai contoh, diberikan kepada kita dengan contoh untuk nombor 1, 2, 3 di sini berkaitan dengan fi'il muta'addi ataupun sifat yang muta'addi tadi. Sebagai contoh iaitu As-Sami'. As-Sami' maksudnya Allah Maha mendengar. Nama ini mengandung penetapan As-Sami' sebagai salah satu asma Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pertama sekali bila kita dengar wa huwas sami'ul alim, contoh sesungguhnya Allah itu dia Maha mendengar, Maha mengetahui. As-Sami'. As-Sami' mana itu ialah nama Allah. Pada nama Allah dia ada sifat tu tak? Sifatnya apa? Mendengar. Okey. Jadi dia kata nama ini menetapkan sifat mendengar sebagai salah satu sifatnya. Selanjutnya, nama ini menetapkan hukum tentang sifat ini maupun hal-hal yang menjadi kenescayaannya. Maksudnya, bila kita kata Allah itu maha mendengar, sini sorry tadi ni tersilap. Boleh? Okey. Jazakallah. Lawa betul-betul ni. Jumaat Jumaat. Mana tadi? Ada puji ustaz lupa kau pula. As-Sami'. Jangan salah faham macam adik saya tu. Kecil sangat pula tu. Okey. Apa tadi? As-Sami'. Okey. As-Sami', Allah pasti mendengar apa yang tersembunyi dan tidak nampak. So itu kita panggil sebagai hukum yang terkait dengan nama Allah dan sifat Allah. Jadi contohnya sesuai dengan firman Allah, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi sami'a dengar. Sami'a ini kita panggil sebagai sifat muta'addi ataupun kata kerja muta'addi yang memerlukan kepada objek. Contoh, kalau kita dengar, kita mesti tahu apa benda yang kita dengar. Kan? Sekarang di sini dijelaskan kepada kita sami'allahu qawla. Allah mendengar kata-kata. Nampak? Qawla itu adalah objek.
Sami'an kata kerja kan? Dia mesti ada kata kerja, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ni dalam bahasa Arab lah. Kita ada verb yang membuat, kemudian kita ada objek. Sekarang ini sami'a kita tadi kata ia mesti ialah sifat muta'addi atau fi'il muta'addi yang memerlukan kepada objek. Kalau kata sami Allah, Allah dengar. Allah dengar apa? Qaulal lati, maknanya Allah dengar kata-kata, perbincangan. Jadi jelas kepada kita, sami'a ini adalah satu sifat, satu perbuatan yang ada pada Allah yang memerlukan kepada objek untuk menguatkan lagi sifat tersebut. Jadi kita kata beginilah, sami'a itu ialah perbuatan. Perbuatan yang kita tahu ia berasal daripada nama Allah As-Sami'. Okey, ini nombor satu. Nama Allah. Nama Allah, kemudian pada nama Allah itu mengandungi sifat Allah. Dan itu Allah Maha mendengar. Okey, bagaimana Allah Maha mendengar itu? Makna apa yang Allah Maha mendengar itu ialah penetapan hukum berkaitan asma Allah itu tadi. Allah dengar semua perkara. Sama ada yang kita zahirkan ataupun yang kita sembunyikan. Kalau dalam kitab ni tadi kan, maaf saya lupa nak betulkan terjemahan. Dia kata bahawa Allah pasti mendengar apa yang tersembunyi. Tersembunyi tu maksudnya rahsia dan tidak nampak. Tidak nampak tu, actually dia terjemah silap tadi kan. Sebenarnya bisikan, an-najwa, bisikan. Bermakna kalau kita sembunyikan sesuatu, kata-kata yang kita letakkan dalam hati kita, Allah tahu tak? Kalau kita bisik dengan kawan kita, orang lain tak dengar, Allah tahu tak? Tahu. Allah tahu. Ini nombor 3. Maknanya penetapan hukum yang berkaitan dengan sesuatu sifat itu ialah berlaku untuk bahagian yang pertama ini. Sama ada kita kata perbualan itu ialah perbualan yang kita rahsiakan atau perbualan yang kita bisikkan, semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipanggil sebagai qaul tadi. Tidak kira kata-kata itu berbentuk zahir maknanya kita dengar lah. Sekarang saya berbual ni kan, Allah tahu. Kita dah memang semua tahu, semua dengar. Orang kat IP kalau tengok semua tahu. Jadi maknanya tidak ada yang tersembunyi. Maknanya kata-kata itu zahir. Tapi ada kata-kata yang berbentuk rahsia. Rahsia itu bagaimana? Kita letak dalam hati kita. Kita bisik dalam hati kita. Contoh apa? Bisik dalam hati. Kita tak pernah bisik dalam hati. Benar kan? Mesti benar, takkan tak pernah. Dalam hati apa? Bisik apa? Macam nak? Oh tak suka tapi dalam hati lah. Oh. Dalam hati dah kan? Takkan nak cakap dalam depan tak suka dengan dia tu. Nak dia dah zahir dah. Dalam hati, muka senyum. Dalam hati, menyapanya. Okey, lepas tu bisikan. Ini maknanya kata-kata ada berbentuk bisikan. Iaitu kadang-kadang kita berbisik-bisik dengan ibu kita kan. Aku cakap kau jangan tengok Aku cakap kau jangan tengok jangan tengok. Kau tengok orang sebelah kanan yang duduk sebagai baju biru. So dia bisik-bisik gitu kan. Bermakna kita ingatkan kita dengan kawan kita tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Jadi ini kita panggil sebagai sifat Allah yang berbentuk muta'addi itu tadi, yang memerlukan kepada objek yang mengandungi kepada tiga unsur itu tadi ya. Okey, seterusnya di sini. Tadi apa? Tadi contoh sami'a. Sami'a qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Okey, lihat pada ayat itu. Tengok tadi mula-mula Allah kata qad sami'a Allahu qawlan lati kan. Okey, sami'a itu verb, kata kerja. Kemudian qaul itu ialah objek. Okey. Allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u. Yasma'u ni sifat lagi kan? Allah itu dengar. Tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Okey, tadi past tense, sekarang present tense kan macam tu. Past tense, present tense, past tense apa? Tak tahu lah, kita tahu. Faham je lah wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar apa yang dibincangkan.
Tahawura ini adalah objek. Yasma'u perbuatan. Saya macam double ni saudara. Yasma'u kat sini. Bunyi. Mengganggu ke tidak? Tak okey. Yasma'u tadi kat situ ialah kita kata dia adalah perbuatan kata kerja. Jadi objeknya apa? Tahawura. Iaitu discussion, perbincangan, percakapan antara Nabi dan juga wanita tersebut. Innallaha sami'un basir. Jadi kata kerja tadi ditutup dengan asma Allah, dengan sifat Allah untuk menunjukkan kekuatan pada perbuatan tersebut, iaitu sami'un. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Okey, baik. Begitu pula dengan asma Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya apa? Maha pengasih. Maha pengasih ke maha penyayang? Penyayang. Ke sama je? Pengasih penyayang sama je? Tak ada beza? Beza? Apa bezanya Kak Yang? Beza macam mana Kak Yang? Khusus? Untuk orang yang beriman. Oh, habis Rahman? Semua dapat. Oh, Rahman semua orang dapat. Rahim khusus untuk orang beriman. Agaknya. Okeylah, tak apalah nak bincang panjang. Tak apa, nanti insya-Allah kita akan sampai kepada perbincangan itulah, perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, terus saya di sini kita begitu pula dengan asma Allah Ar-Rahim. Asma ini mengandung penetapan Ar-Rahim sebagai salah satu asma Allah Jalla wa Ala. Rahmat sebagai sifatnya dan menetapkan hukum tentang sifat ini dan menetapkan indikasinya serta bahawa Allah sentiasa menyayangi dan merahmati siapa saja yang dikehendaki. Okey, saya nak datangkan sebuah hadis untuk menguatkan perbincangan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim ni, Ar-Rahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda tentang rahmat Allah, iaitu Allah yang Maha Rahim. Sebab kita kata kalau Allah rahmati, Allah mesti rahmati sesuatu. Apa objek dia? Biasanya Allah rahmati apa? Hamba. Okay. Hamba itu adalah objek. Ini menunjukkan bahawa sifat rahmat itu adalah muta'addi. Kata kerja yang menunjukkan memerlukan kepada objek. Baik, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi maklumkan kepada kita, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Okey. Kemudian Nabi sebutkan begini, anzala minha rahmatan wahidah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat. Daripada 100 minus 1 jadi berapa? 99. Okey, satu Allah turunkan kepada kita. Nabi ingatkan gini, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Ada 100 rahmat Allah. Allah turunkan satu ni share, manusia share dengan jin. Lepas tu binatang, serangga. Ada lagi 99 kan? Okey. Jadi Nabi beritahu kepada kita, dengan satu tu yang dikongsi bainal jin, antara manusia, antara jin, wal ins, manusia, wal bahaim, itu binatang-binatang ternak, wal hawam, iaitu serangga, fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan itu mereka semua, iaitu ni 1, 2, 3, 4 menggunakan rahmat tersebut untuk saling berkasih sayang. Yata'atafuna, saling berlemah lembut, wa yatarahamuna, saling merahmati. Maknanya ada belas ihsan, simpati, empati. Ini semua kita masukkan pada
rahmat tu tadi yang Allah turunkan satu tu. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Sehingga dengan satu rahmat itu, itulah yang digunakan oleh binatang untuk dia mengasihi anaknya. Binatang pun sayang anak. Nampak ya gitu. Sebab tu kita biasa dengar kan, binatang pun sayang anak. Ni kau maaf satu ayatnya. Kemudian dia kata, Nabi kata wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah mengakhirkan 99 ini di mana? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. 99 ni Allah simpan nanti di hari kiamat. Hari kiamat kita semua memerlukan kepada rahmat Allah. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Yarhamu biha ibadah. Lihat ini fi'il muta'addi. Allah Subhanahu wa taala merahmati biha, iaitu dengan 99 ini ibadah. Ibadah itu maksudnya hamba-hambanya. Jadi untuk fi'il yarham, objeknya ialah ibadah. Okey? So dengar ni. Untuk fi'il yarham tadi, merahmati, Allah merahmati apa? Hambanya. Jadi fi'il yang muta'addi ini objeknya di situ jelas. Yang Allah rahmati ialah hamba-hamba Allah. Menggunakan apa? Rahmatnya. Yang merupakan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ini menunjukkan kepada kita pada sifat Allah, Allah itu ialah Maha Penyayang. Sifat Allah maknanya Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim apa? Maknanya ibadah, hamba-hambanya. So segenap 1, 2, 3 pada sifat Ar-Rahim itu tadi. Ia berdasarkan pada hadis Nabi SAW tersebut. Tapi bagi saya Allah tu lebih daripada 100 rahmat. Ini bagi saya ia hanya perumpamaan yang Nabi nak beritahukan kepada kita. Bagaimana, kenapa kita ni jadi insan yang berkasih sayang, ada simpati, ada empati dalam kehidupan kita ni. Sebab apa? Allah turunkan satu rahmat. Kalau Allah tak turunkan satu rahmat tu, kita akan hidup dalam keadaan saling membenci, saling bermusuhan. Tengok semua orang tak suka. Ada orang macam tu. Tak suka, semua tak suka. Duduk dalam pulau, semua tak suka. Macam tu. Dah tak suka duduk dalam pulau sudah. Jangan duduk dengan manusia, duduklah dengan kera-kera. Tengok kera pun tak suka dah. Macam mana? Susah kalau orang hidup macam tu kan. Maknanya hati bermasalah. Tu kena masuk penawar hati Masjid Darul Qur'an. Salah lah, kalau nak bersihkan hati masuk sana lah. Sini tak ada bersihkan, di sini bersihkan apa? Akidah. Bila Jumaat bersihkan akidah. Okay. Kita lihat di sini, seluruh asma Allah yang termasuk ke dalam kelompok pertama di atas memiliki 3 unsur tersebut. Contohnya di sini, asma Allah ini antara lain adalah, kalau kita nak lihat kepada contoh-contoh lain yang memanglah tak diberikan secara terperinci dalam kitab kita, hanya disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kitab. Itu pertama Al-Ghafur. Apa makna Al-Ghafur? Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Okey, apa yang Allah ampunkan? Dosa. Itu jadi objek. Allah ampunkan dosa hamba. Jadi dosa itu jadi objek. So Al-Ghafur kita panggil sebagai sifat muta'addi. Ar-Razzaq maknanya rezeki. Allah beri rezeki macam mana? Objeknya apa? Kesihatan dulu. Masya Allah dah pandai dah sekarang ni. Kesihatan. Bukan harta benda ya. Jadi itu objek lah kita panggil. Kesihatan itu objek. Jadi kita Allah beri rezeki. Rezeki apa Allah beri? Kita fikir macam itu kan? Yelah Allah kan bagi kita kesihatan. Allah beri kita duit. Allah beri kita harta, kesenangan. Kan? Allah beri kita anak-anak. Ini semua rezeki. Yang menjadi objek untuk melengkapkan sifat muta'addi tersebut. Al-Karim, mulia ke pemurah? Pemurah. Siapa tu tiba-tiba sebut? Oh, Ramadan Karim. Oh, dah ingat bulan Ramadan Karim. Ramadan Karim ke Ramadan Mubarak?
Al-Mubarak. Mana yang betul? Okey, masuk sikit. Mana yang betul? Al-Mubarak. Ramadan Mubarak? Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Mubarak, bukan Ramadan Karim. Dua-dua salah. Dua-dua biasa dengar. Oh, dua-dua biasa dengar. Tapi mana yang lebih tepat? Karim. Al-Mubarak. Mubarak. Kenapa Kak Su kata Mubarak? Apa dalil? Habis. Habis. Ini masalah ni. Kalau jawab kan dia tanya dalil pula. Dah habis. Apa dalil Kak Su? Kita kata sekarang kan Ramadan Mubarak tu lagi betul. Kenapa kita kata dia lagi betul? Mesti ada bukti. Apa dalil? Apa nas? Pernah dengar tak ke Kak Su pernah dengar aku? Tak apa dengar. Kak Su pernah dengar. Cuma Kak Su tak ingat lah apa ni kan. Itu Nabi yang kata tau. Nabi kata apa? Atakum Ramadan syahrun mubarak. Jelas dalam hadisnya. Telah datang pada kalian Ramadan bulan keberkatan. Sebab tu Ramadan Mubarak lebih tepat. Sebab ia disebutkan secara jelas oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Ramadan Karim boleh jugalah. Cuma dia tak ada dalam hadis lah. Itu cuma ucapan-ucapan orang Arab kan. Ramadan Karim, orang-orang Arab suka sebut gitu kan. Tak boleh saja, ada masalah. Cuma saya berikan sesuatu lafaz yang lebih tepat yang berikutan dengan dalilnya yang lebih sahih lah di situ untuk kita ucapkan. Dia boleh cakap Ramadan Karim, okey saja. Tapi nak kata Ramadan Mubarak lagi elok lah. Sebab apa? Nabi yang sebutkan tu. Syahrul Mubarak. Kenapa masuk bulan Ramadan? Tiba-tiba. Al-Karim tadi, Al-Karim tu Allah Maha Pemurah. Jadi pemurah daripada sudut apa? Apa objeknya? Rezeki lagi? Keampunan lagi? Asal kok sangat sulit. Hidayah. Boleh je dah lagi? Amal ibadah kita, maknanya pahala. Allah berikan kepada kita dengan pahala. Okay, cantik. Pada situ menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Al-Karim. Okay? Al-Basir maksudnya apa? Maha melihat. Okay, Allah lihat apa? Objeknya. Allah lihat kita. Kita ni Allah lihat. Allah lihat manusia. Maknanya Allah lihat segala-galanya lah. Semua benda Allah lihat. Dan penglihatan Allah ni tak boleh nak ditandingi dengan penglihatan kita kan. Kita nampak yang kat sini aja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh nampak sampai ke London. Semua lah satu dunia ni kan. Langit, di bawah bumi, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dapat lihat dalam satu masa. Tapi kita satu tempat sahaja. Boleh tengok kuliah sampai 5 sekali kuliah tempat ni. Wajib Gufran nak tengok, Wajib Kasim nak tengok kan. So aku rasa saya 5 mata. Semua mata. 5 mata tu macam mana tak tahu. Semua kuliah ada tengok serentak kan. Semua start pukul 10. Mula aku nak tengok tu. Buka lah on semua tu. Habis nak dengar mana satu. Kita boleh, saya kata kita boleh on semua 5-5. Tapi bolehkah kita dengar 5-5? Tak boleh. Nampak tak lemah yang kita? Still lah kata hamba, nampak hamba Allah macam itu. Tak boleh nak menandingi sifat Allah. Itu kalau tak sedar pun tak tahu nak kata apa. Mesti sedar lah kan, maknanya kita boleh lah. Boleh apa buka 5-5, lepas tu dengar lah. Yelah awak dengar tapi mesti tak boleh dengar full kan. Maknanya kita jadi confused. Nanti ustaz ni cakap apa, ustaz cakap apa, ini cakap apa dia cakap ni. Akhirnya tutup lah tidur. Senang. Okey, seterusnya Al-Bari. Apa maksud Al-Bari? Al-Bari. Bencana? Merencana? Mengatur bukan. Kak Ram apa? Kak Ram? Senyap ni Kak Ram hari ni. Cuma mata dah ke bawah lah Kak Ram. Cuma mata dah ke bawah dah. Hidung dah sampai hidung ke cuma mata dia. Apa dia? Mengadakan. Okay, maknanya Allah tu maha mengadakan. Satu yang tidak ada, Allah mengadakan perkara itu. Dia Al-Bari. Saya biasa dengar lah ada orang selalu zikir Al-Bari ni. Al-Bari. Janganlah sebut nama. Korang ni.
Asma. Sebut nama. Nanti masuk ni. Ada dalil tak tu? Tak tahu. Tapi amal juga. Macam mana? Dia pandai dah fikir. Okey lah. Beramal mesti amal yang betul Kita kalau nak kata ada bilangan, contoh zikir Asmaul Husna ni, dia kata bacalah Al-Bari ni sampai 50 kali, 60 kali waktu subuh ke, masa susah ke apa. Tak ada dalil kan. Zikir yang berbentuk bilangan, ini saya sebut nak dengar tak nak dengar itu terpulang masing-masing. Ini saya cakap yang betul. Zikir yang ada bilangan, ia mesti ada dalil. Berapa? 100, 200, 300. Mesti ada dalil. Bila ada dalil tepat untuk laksanakan, dipersilakan. Tapi kalau hanya sekadar amalan-amalan yang kita rasa kita nak beramal, bukan saya kata tak boleh, tapi bagi saya kalau itu works untuk kita, simpan untuk diri sendiri. Jangan disebarkan kepada awam. Sebab dia ini ibadah. Mungkin bagi kita, saya beramal ni, saya baca zikir ni sampai 1000 kali. Baguslah bagus. Itu untuk kita. Itu untuk kita. Sebab bagi saya kalau nak zikir banyak kali itu terpulang. Terpulang, masing-masing terpulang. Tapi kalau kita nak sampai nak mengajar, sampai kita nak cakap dengan orang, kena zikir ni 100 kali, itu tak tepat cara dia. Sebab jumlah zikir yang berjumlah, dia mesti ada penetapan dalam hadis, baru tepat. Tapi kalau sekadar kita amal-amal sendiri, bolehlah. Contoh, ada zikir yang memang Allah, Nabi tak sebut bilangan kan, tapi kita rasa macam saya nak baca lebih lah, itu kita. Kita baca untuk kita sendiri. Namun kalau kita nak kata dengan orang, baca gini, keutamaan, ada fadilat, ada kelebihan, tak boleh. Ini tak boleh macam tu. Sebab itu kita kata mengada-ngadakan yang tidak ada dalam agama. Untuk amal ibadah, itu merupakan sesuatu yang berbentuk ubudiyah. Ubudiyah ni bermaksud ialah hanya Allah yang tetapkan. Kita hamba tak boleh tetapkan. Sebab kita macam ni lah, kalau semua orang boleh tetapkan amal ibadah, masing-masing boleh kata tak apalah, saya rasa solat 6 waktu tu lagi bagus untuk saya. Kita boleh buat macam tu. Sebab tu dalam agama ni dia ada restriction tentang ibadah. Tak boleh ikut sesuka hati kita. Untuk menjaga kesucian beramal ibadah kita. Agar amal ibadah kita betul, tak ikut kepada apa yang kita suka, yang kita rasa. Okay? Tapi macam tadi saya katalah, kalau kita rasa zikir ini, kalau kita baca lebih bagus untuk kita, itu untuk kita. Boleh je. Itu untuk kita. Tapi namun untuk nak kata pada orang ini keutamaan ini tanpa dalil, itu salah. Contoh nak kata, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sama'. Berapa kali kita baca? 3 kali kan? Bila baca? Ada dalil? Riwayat? At-Tirmizi bukan tak suruh. Riwayat? Tak salah? Main tahu ni apa? Dah banyak kali dah saya ajar dekat sini. Riwayat siapa? Abu Dawud. Okay, riwayat Abu Dawud. Sanadnya sahih ke tidak? Sahih. Bilangannya ada kan? 3. Waktunya ada? Pagi petang. Kalau kita nak baca waktu lain boleh? Boleh untuk kita lah. Untuk kita. Maknanya saya nak baca malam lah. Kan? Nak baca malam. Sebelum tidur rasa macam, tak sedap hati dah nak baca sampai 50 kali. Boleh aja. Saya kata boleh aja. Kan kita rasa macam saya nak baca lah banyak kali sampai saya tidur. Boleh, saya kata tak ada masalah. Tapi kalau kita nak jadikan itu sebagai satu amalan yang kita sebarkan kepada orang, sampai orang beramal dan yakin dengan keutamaan tersebut, ini yang tidak dibenarkan. So itulah yang saya belajar lah kan. Yang saya baca begitu cara amalan. Jadi maknanya bahayalah nanti kan orang akan meninggalkan sesuatu yang lebih sahih. Kan? Orang akan tinggalkan yang 3 kali, yang lebih mudah. Yang 3 kali pagi petang, itu lebih utama daripada kita baca sebelum tidur kan 50 kali contohlah. Nanti orang kata tak apa aku nak baca 50 kali. Sebenarnya yang terbaik ialah baca 3 kali pagi, 3 kali petang, macam tu kan. Tapi kerana mungkin kita dah meletakkan, mungkin yang saya yang cakap, okey baca Bismillahirrahmanirrahim 50 kali sebelum tidur. Ini keutamaannya. Kalau baca nanti Allah, bangun tidur cantik je muka kita. Contoh. Bangun tidur kat kulit tegang, yang muslimah. Kulit
tegang, tak payah minum collagen. Macam tu. Muka kita awet muda. Orang dengar suka kan? Suka. Saya nak formula senangnya Muslimah. Saya ajar dia benda-benda bid'ah ni. Terkeluar dah bid'ah. Saya ajar dia benda-benda macam ni. Kalau nak ni, kalau nak shoot kita punya populariti senang je sekarang ni. Ajar je benda-benda pepek. Senang ni hidup. Okay? Kita kalau cakap gitu, orang semua ikut. Muslimah suka. Cakap, awak baca ni 50 kali sebelum tidur, nanti pipi tegang semua. Hidup senang. Kita kalau bahagia, kita cantik. Gitu kan? Kita kalau bahagia, kita cantik. Kita kalau bahagia, senang hati, automatically. Bila kita happy, semuanya happy, semua cantik. Tak ada apa masalah. Kita guna ayat-ayat begitu, orang suka. Senang orang beramal. Tapi tak boleh. Betul tak? Itu jangan ambil yang itu saja, itu salah jangan ikut. Tiba-tiba pula orang pergi kat yang part itu kan 50 kali sebelum tidur. Ni saya nak cakap tak, itu saya nak cakap contoh yang salah. Tiba-tiba pula yang salah. Kalau ada siapa-siapa kat tu beritahu saya you ambil yang part itu je. Saya kata 50 kali nanti muka tegang. Aniaya orang. Saya bagi contoh yang silap. Kalau kita beramal dengan keyakinan yang begitu. Sedangkan Nabi dah ajar sesuatu yang lebih betul. Kita beramal dengan sesuatu yang betul itu. Okey, kenapa bincang jauh sangat ni? Tak apa, masuk sini balik. Jauh sangat. Okey, Al-Khalid. Ustaz saya cakap gitu. Oh, sekarang banyak macam gitu. Sebab tu Ustazah beritahu. Kan? Jadi bila kita tahu perkara-perkara yang dia macam ni tahu. Saya kata ini adalah berlebih-lebihan dalam agama. Terlampau sangat. Ya? Yalah betul lah. Yang perkara yang kita ada-adakan dalam agama tidak dibenarkan lah. Kan Nabi kata kullu bid'atun dolalah. Semua bid'ah itu adalah perkara yang sesat. Bid'ah ni ada banyak lah kalau kita nak jelaskan lah. Sebab kita tak boleh, kalau kita kata gini kan ada orang yang tak faham kata, apa yang kau mengajar tu pakai mikrofon tu bukan bid'ah. Nabi dulu mengajar tak pakai mikrofon. Jangan pakai mikrofon lah. Tapi yang awak pergi masjid tu naik Grab tu bukan bid'ah. Orang dia mengubah, bila kita cakap ini nanti orang cuba tahu relate pada sesuatu yang bagi saya tak tepat. Yang kita maksudkan ialah ibadah. Sebab kalau hal-hal yang lain ni Nabi kata apa? Kuntum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Maknanya urusan dunia kita nak pakai kamera ke, nak pakai apa-apa kan, whiteboard ni, marker semua, ini urusan dunia kita. Yang mana of course kita ada teknologi, kita ada berbagai macam perubahan dalam kehidupan mengikut kepada konteks. Takkanlah orang dah naik Grab tak jalan kaki. Itu maknanya tak bijak dalam beramal dengan sunnah. Okey, naik Grab pun sunnah saya kata. Sebab apa? Nabi pun naik unta, kenderaan kan. So, kena bijak ketika kita memahami agama. So, jangan tembak orang pada tempat yang tak betul, dia akan menunjukkan kebodohan diri sendiri. Kena ingat tu ya. So, jangan relatekan benda-benda yang tak kena dengan topik perbincangan yang para ulama actually dah bincang benda tu. So, kalau kita cuba masukkan pada benda-benda yang berbeza dengan topik asal perbincangan, ini akan menjadi masalah. Dia akan lebih mengelirukan. Dimaksudkan dalam hadis itu ialah amal ibadah. Sebab dari awal tadi saya kata amal ibadah dia tak boleh ada campur tangan manusia. Dia mesti ada nas, mesti ada dalil. Contoh solat 5 waktu kita, doa-doa kita, kan? Apa lagi? Puasa kita, semua benda ni tak boleh ada campur tangan manusia. Kita tak boleh tiba-tiba nak kata, oh saya nak puasa 1 tahun. 1 tahun tu wajib puasa. Boleh? Tak boleh. Maknanya di situ menunjukkan kita dah invent tau. Kita invent something yang buat orang nampak dan orang buat pula. Ini bahaya. Sedangkan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Okey, saya ingatkan begini yang Muslimah, ramai orang buat tak berarti betul ya. Ya, okey. Pegang tu saja. Kita mungkin nampak, ramailah orang buat, takkan ramai-ramai ni semua salah. Ramai orang buat tak berarti betul. Sikit orang buat tak berarti salah. Okey, mungkin kadang-kadang sikit itulah yang betul. So apa pun balik pada basic nak buat sesuatu dalam agama ni, lihat pada nasnya, dalilnya. Dia tidak, betul tidak. Dan begini ya, adabnya juga kalau ada orang lain nak buat, dipersilakan. Kalau ada orang lain buat, kita tak kata kau dosa kau apa. Itu masalah dia lah. Okey, masalah dia. Kita dah sudah. Sebab kalau kita cakap dia salah apa boleh terima,
Tak boleh. Susah. Nanti jadi gaduh kan. Dah gaduh ni masalah. Nanti dah tu kocong mana kocong sini. Dah mufarakah kan. Tak kawan dunia akhirat. Masalah pula. So sudahlah, kita tak apalah. Itu pandangan dia, ini pandangan kita. Yang penting kita saling hormat menghormati. Yang penting juga kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Okey? Baik, terus ya di sini. Al-Khaliq. Al-Khaliq ni maksudnya apa? Mencipta. Allah ciptakan apa? Langit. Langit, bumi, itu kita panggil sebagai objek. Al-Musawwir. Apa maksud Al-Musawwir? Membentuk. Okey, Allah bentuk apa? Rupa makhluk kan, begini kan. Allah bentukkan rupa kita. Allah bentukkan langit bagaimana. Allah bentukkan bumi ni. Sebab tu kita nampak bumi ni berbagai macam. Kita pergi Singapura lain. Lepas tu kita pergi Switzerland lain. Kan? Oh, Switzerland ada gunung-gunung. Kenapa Singapura tak ada snow tiba-tiba? Kenapa Singapura tak ada snow? Kita nak snow kat Singapura. Oh, tak boleh lah, pergi Snow City je lah. Kita tak boleh bentuk, maknanya kita tak boleh bentuk kita punya geografi tu kan. Ikut kehendak kita, betul tak? Tak apa, kita boleh buat semua benda. Betul, tapi ada benda kita tak boleh bentuk. Sebab tu saya kata matikan handphone. Handphone. Okay, silentkan handphone lah. Bagus lagu dia tu. Semangat. Oh, semangat daripada ngantuk terus joget. Bagus. Terus Al-Hafiz. Al-Hafiz maksudnya memelihara, menjaga. Allah jaga apa? Pelihara apa? Allah jaga masa? Siang dan malam. Itu atur. Ni jaga pelihara. Apa dengan hati? Tengok saya senyum. Jaga apa dengan hati? Allah jaga udara? Oh gitu. Itu bukan atur ke? Tu atur. Jaga apa? Jaga Al-Quran. Okay, jaga Al-Quran boleh lah. Cuma relatekan untuk kehidupan kita. Tentang jaga. Keselamatan, okay, betul. Allah jaga keselamatan kita. Allah lindungi kita daripada gangguan jin dan syaitan. Ini semua kita panggil sebagai Al-Hafiz. Okay, baik. Ar-Rabb. Ar-Rabb maksudnya Tuhan. Allah ada sifat ketuhanan. Lillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Al-Qayyum maksudnya berdiri dengan sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Apa maksudnya? Berdiri dengan sendiri, menguruskan. Betul, menguruskan. Ar-Rauf, belas kasihan. Al-Fattah, mencurahkan rahmat. Buka, yes, buka. Allah buka pintu. Kita nak masuk masjid, kita baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Okay, Allah buka apa? Pintu rahmat. Nampak objeknya di situ ya. Kemudian al-afu maksudnya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, betul. Allah itu Maha Pemaaf. Al-Latif, Maha lembut, Maha Latif ni boleh kita kata selain lembut apa ya? Selain lembut macam ni. Santun Al-Halim. Al-Halim tu Maha Penyantun. Okeylah, bolehlah Maha Lembut. Kita ambil di situ Al-Latif. Jadi semua sifat-sifat ini ialah sifat-sifat yang kita panggil sebagai bahagian yang pertama
sifat muta'addi, kata kerja muta'addi. Baik, kita ada kelompok yang kedua, bahagian yang kedua. Apa bezanya dengan bahagian yang pertama tadi? Asma Allah yang menunjukkan sifat lazimah. Sifat lazimah tidak memerlukan kepada objek. Lupa. Sebaik dah tu, dia rosak ni. Kena ganti je. Okey, kita ada bahagian yang kedua di sini. Kita panggil sebagai sifat apa tadi? Lazimah. Sifat lazimah tidak perlukan objek. Maknanya dia opposite daripada yang bahagian pertama tadi. Jadi kalau tadi dia kata sifat iaitu perbuatan yang tidak berefek selain pada pelakunya dan tidak pada objeknya. Maknanya tak perlukan kepada objek itu tadilah sehingga tak memberikan kesan. Dan ini disebut sebagai al-fi'lu ghairil mujawiz, perbuatan yang tidak memberi kesan. Setiap asma Allah dengan ciri yang kedua ini dia mengandungi dua unsur. Kalau tadi ada tiga kan? 1, 2, 3. Untuk bahagian yang kedua ni cuma ambil nombor 1 dengan 2 sahaja. Nombor 3 ni tidak ada. Okey. So saya letak tik ya. 1, 2, nombor 3 tidak ada. Maka yang pertama, penetapan asma itu sebagai nama Allah. Yang kedua, penetapan sifat itu mengandung sifat Allah. Sebagai contoh, nama Al-Hayyu. Al-Hayyu maksudnya apa? Maha hidup. Okay. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha hidup. Nama ini mengandung penetapan Al-Hayyu sebagai salah satu asma Allah, sekaligus penetapan hidup sebagai sifatnya. Jadi daripada perkataan Al-Hayyu tu kita faham di situ ada nama Allah, ada sifat Allah. Tetapi kerana ia bukan sifat muta'addi tu tadi, yang tidak memerlukan kepada objek, maka yang nombor 3 tidak ada. Itu penetapan hukum tu tidak ada. Sebagai contoh dan nama Al-Azim, nama Al-Azim di sini, Al-Azim maksudnya agung. Allah tu Maha Agung. Dia kata nama Al-Azim mengandung penetapan Al-Azim sebagai salah satu asma Allah dan agung sebagai sifatnya. Demikian halnya dengan semua asma Allah yang masuk dalam kelompok ini seperti Al-Aliyu, Al-Awwalu, Al-Akhir, Al-Zahiru, Al-Batin, Al-Ahad, Al-Qawiyu dan Al-Matin. Al-Aliyu maksudnya apa? Tinggi. Al-Awwalu yang awal. Al-Akhir, kau kekasih awal dan akhir. Al-awwalu al-akhir, suka dengar lagu Jamal Bila. Al-aliyu al-awwalu al-akhiru az-zahir. Betul juga kasih zahir dan batin. Suka kan so. Az-zahir al-batin. Al-awwalu al-akhir az-zahir al-batin al-ahad maksudnya satu esa Allah Maha Esa. Al-qawiyyu kuat. Al-matin teguh tetap. Dia macam kuat jugalah. Tapi biasa wal qawiyul matin. Biasanya qawi akan disandingkan dengan al-matin untuk menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kepada kelompok kedua ini, dia tak perlukan kepada objek. Kalau kita kata Allahul Ali, Allah itu Maha tinggi. Kita tak perlu nak tanya tinggi apa. Tak perlu tanya gitu kan. Sebab tak perlukan kepada objek. Allah tu hidup apa? Tak perlu nak hidup benda. Kan? Kita dah faham dah, okey hiduplah. Dia hidup. Dia hidup, alhamdulillah dia hidup macam tu kan. Hidup apa?
Tak ada benda nak tanya tentang hidup apa. Kita dah faham daripada perkataan tersebut. Baik, Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengukuhkan kaedah ini dengan perkataannya. Jadi dua kaedah ini, bila masuk kepada penerangan Imam Ibn Qayyim di sini, dia berikan dengan explanation yang berbeza. Okay, berikan kepada kita dengan penerangan yang untuk menguatkan lagi kaedah pertama dan kaedah yang kedua. Dia kata begini, kalau kita nak mudah fahamlah tentang kaedah-kaedah yang ada untuk bab kita yang ke-10 ni, dia kata asma Allah yang disebutkan boleh dibentuk ke dalam pola masdar, iaitu kata benda atau sifat, dan fi'il kata kerja. Maka asma ini akan terkait makna masdar dan fi'il. Sebagai contoh, dia ambil contoh kembali ya pada As-Sami' tadi. Sebagai contoh adalah asma Allah As-Sami', Al-Basir dan Al-Qadir. Sebagai contoh, nama-nama ini mengandung sifat pendengaran, penglihatan dan kekuasaan. Nama-nama ini juga mengandung makna kata kerjanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini contohnya, qad sami'a. Ini kata kerja. Tapi kalau as-sami' tadi kita kata itu masdar. Masdar ataupun sifat. Tapi bila masuk sami'a, sami'a ini dipanggil sebagai kata kerja. Begitu juga contoh tadi Al-Qadir kan ada tak lagi? Al-Qadir. Faqaddarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Surah Al-Mursalat ayat yang ke-23. Jadi faqaddarna di situ adalah fi'il. Apa masdar dia? Masdarnya ialah tadi Al-Qadir. Dan Imam Ibn Qayyim kata apa? Ini berlaku untuk asma Allah Azza wa Jal yang terbentuk dari kata kerja muta'addi. Maknanya ini mewakili bahagian yang pertama kat sini. Kalau ikut kepada Imam Ibn Qayyim, dia kata nak faham tentang sifat muta'addi ni bagi kepada masdar dan fi'il. Masdar ni kita panggil sebagai sifat lah. Sifatnya tadi as-sami'. Kemudian fi'ilnya apa? Sami'ah. Okay, kalau untuk yang sifat muta'addi, Imam Ibn Qayyim kata apa? Boleh. Kita faham macam ini. Kalau untuk sifat, terus kita kata ia sebagai masdar. Kalau untuk fi'il, kita panggil ia, kalau untuk sami'ah tu, kita panggil terus ia sebagai fi'il. Dia faham macam itulah, tapi saya rasa nombor 1 tu lagi senang. Yang tadi tu lagi mudah diterangkan. Kemudian dia kata, namun asma Allah ini yang berasal dari kata lazim, yang tadilah yang tidak memerlukan kepada objek sifat lazimah, tidak bermakna fi'il. Contoh, Al-Hayyu, asma Allah ini hanya mengandung nama dan masdar sifat sahaja tanpa kata kerja. Jadi kalau Al-Hayyu untuk Allah tersebut tidak ada kata kerja. Kan dia kata, maka asma Allah ini tidak disebut dengan bentuk hayyiyah. Hayyiyah tu fi'il, kata kerja. So untuk bahagian kedua, dia cuma ada masdar sahaja. Tidak ada kata kerjanya. Begitu. Masdar sahaja, kata kerja tidak ada. Contoh tadi diberikan kepada kita dengan Al-Hayyu. Al-Hayyu ni kita panggil dia sebagai masdar. Tetapi kalau kita nak jadikan ia kata kerja hayyiyah, tak perlulah sebab ia adalah bukan sifat muta'addi. Jadi tak perlu. So yang senang faham, kalau menurut kepada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata bahagian satu ada masdar, ada fi'il. Contoh as-sami', fi'ilnya sami'ah. Tapi kalau untuk bahagian yang kedua, sifat yang tak perlukan kepada objek, hanya perlukan kepada masdar sahaja, iaitu Al-Hayyu. Tapi adakah kita perlu untuk tukarkan ia menjadi fi'il? Tak perlu. Sebab ia adalah
kata kerja yang tidak memerlukan kepada objek. Jadi hayya tu dia lebih sesuai lah untuk kita manusia macam tu. Ataupun makhluk. Okey, kaedah lain yang diperlukan untuk memahami Asmaul Husna adalah bahawa setiap asma ini mengandung 3 petunjuk makna. Pertama, menunjukkan zat Allah dan sifatnya secara utuh, iaitu dilalah mutabaqah. Kedua, pemaknaan atas salah satu dari keduanya secara konten, dilalah at-tadammun. Okey. Ketiga, pemaknaan terhadap sifat yang lain secara luzum, dilalah al-luzum. Dia berikan contoh, okey, dengan nama Allah Al-Hayyu. Asma Allah ini mengandung zat Allah dan sifat hidup secara utuh. Ini dilalah mutabaqah. Asma ini juga secara konten mengandung zat dan sifat Allah sahaja. Asma Allah ini juga secara luzum menunjukkan makna kemampuan, pendengaran, penglihatan, pengetahuan dan sifatnya. Tak payahlah tu, biarkan dia. tak apa, dah sudah, biarkan dia saja. Tak masuk exam. Yang penting faham nombor 1, nombor 2 tu. Sebab nanti kan dia pusing-pusing apa benda kau buat. Saya nak terangkan boleh, cuma saya takut nanti kan yang kat depan saya ni semua, aduh, hair wire. Okey, baik. Dilalah mutabaqah adekuasi adalah makna kata yang seutuhnya. Dilalah at-tadamun inklusi adalah makna kata yang hanya sebahagian. Dilalah al-luzum konsekuensi adalah makna kata yang menunjukkan hal-hal di luar makna kata tersebut. Kita apa biarkan juga. Kaedah lainnya yang juga bermanfaat dalam masalah ini adalah bahawa nama-nama Allah dalam Asmaul Husna ini semuanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, maknanya semua yang kita bincangkan bahagian 1 ataupun bahagian kedua ini adalah khusus untuk Allah, tidak boleh untuk makhluk. Jadi dia kata penyematan nama-nama ini hanya kepada Allah semata, menunjukkan keistimewaan nama tersebut. Hanya milik Allah lah kesempurnaan mutlak, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang lebih tinggi darinya dan tiada yang setara dengan kemuliaannya. Kemuliaan asma Allah ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil asmaul husna. Surah Al-A'raf ayat 180 dan lahul asmaul husna. Surah Taha ayat yang ke-8. Susunan kalimat dalam 2 ayat ini mengedepankan penyebutan jar dan majrur. Maksudnya bila kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 180 ada walillah kan. Maknanya itu khusus untuk Allah. Ada lillah, ada lam tadi kan. Lillah ia hanya untuk Allah. Kemudian ada lahu, pada Allah. Jadi 2 perkataan ini, lillah dan lahu, dia kata berfungsi sebagai pengkhususan. Khas untuk Allah, khusus untuk Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Maka dia kata kesimpulannya begini, maksud dari redaksi ayat ini adalah pengkhususan kesempurnaan dan keindahan yang mutlak bagi asma Allah Jalla wa'ala. Baik, terkait hukum penamaan seseorang yang menggunakan salah satu asma Allah ini dapat dibagi kepada 2 aspek. Sekarang dah selesai nombor 1, nombor 2, settle. Okay, boleh letak tepi tapi jangan tinggalkan terus Kita nak bincang tentang satu hukum dalam kitab ini. Bagaimana kalau kita ni makhluk, kita menetapkan nama Allah tu pada kita. Contoh macam ada orang ada guna nama Allah tak? Ada kan? Ada Rahim, Rahmat, Malik, lagi apa? Aziz lagi? Wahab. Lagi? Latif lagi? Raub. Banyak kan? So boleh ke tidak? Alim. Alim. Okey, Alim. Maknanya ramai kan? Ada je guna nama Allah di situ. Jadi macam mana? Boleh ke tidak? So kita nak bincang tentang hal itu. Macam mana? Kita letak Abdul. Lagi? Muhammad. Letak apa? Muhammad Alim. Gitu. Macam mana? Oh, tak boleh letak Al. Al tu hanya untuk Allah. Okey. Saya ni saya kumpulkan semua jawapan okey kat sini. Ini tuan boleh padam? Boleh. Boleh
ramai betul nama dengan nama Allah Macam semua je ada. Raub ada, raub ada. Kita nama sedap tau. Bila orang lain panggil raub, Latif panggil Latif. Apa lagi? Nama tu bagus. Saya ingat dulu, adik saya nama Shibli kan? Shibli macam apa? Anak singa. Shibli tu macam anak singa. Tapi yang nak diambil ni ialah syuja'ahnya, keberanian tu kan? Jadi, ada masa adik saya kecil, ada orang panggil dia dengan nama English. Arwah abah saya mengamar. Sebab dia kata, oh nama Shibli ni susah lah. Panggil apa? Tak panggil apa? Syul ke apa tau? So awak saya kata, nama Shibli panggil Shibli. Nama Shibli panggil Shibli. Jangan nama ni bukan nama lah. Macam baik-baik. Panggil kakak kawan kau. Jangan panggil nama orang putih lah tu. Arwah saya, dia sensitif kan? Tak bagi. Maknanya dia nak kekalkan maksud tu kan. Maksudnya baik. Jadi panggil panggilan yang baik. Sakinah dulu, Sakinah. Dia tak panggil Kina. Kak Kina lah. Kenapa panggil Kak Kina? Panggil Sakinah dulu kan? Tapi biasalah, dah tak kuasa dah. Dulu masa belum muda memang marah juga lah. Kau panggil aku Sakinah. Jangan panggil aku Kina. Habis Kak Kina suka Kina. Dia tak tahu dah cakap marah. Suka hati lah. Suka hati orang panggil Kak Kina atau apa tu. Okey, tadi ada kata apa? Letak Muhammad kan? Kena letak ke Abdul. Lagi? Oh tak boleh ada Al tadi kan? Tak boleh ada Al. Contoh macam Rahman tak boleh letak Rahman. Ar-Rahim tak boleh letak Rahim je. Okay, lagi ada tak? Rahman. Oh letak Ahmad pula. Okey. Dia letak Ahmad Albab kan? Okay. Dia bukan Albab ni dia apa? Kau sarap apa dia panggil? Ni, whiteboard pasal nak kira. Sabura. Ahmad Sabura tak kena bila. Siapa nama kau Ahmad Sabura? Kenapa nama Ahmad Sabura? Dia pernah nangis maktub. Tahu dah. Ada jangan dah bukan anak Sabura gitu. Sampai tu besar lagi kena bahaya dengan kawan dia. Nama kau whiteboard whiteboard. Dia tak pasal nama sedap kan Sabura kan. Masa bila tukar dia bahasa Inggeris, whiteboard nama kau. Tulang aku, nama kenapa whiteboard kau. Okey lah, tak apa dah. So, tadi kita kata, kalau nak letak nama Allah tu mesti ni ada ni semua. Ada tak yang lain? Maknanya kalau Abdul Somad gitu Abdul apa? Abdul Rahman. Okey lah. Abdul Rahim. Ahmad? Janganlah Ahmad. Allah bukan nama Allah. Subhanallah. Saya kata nama Allah. Ada tu letak Ahmad. Ahmad Adil. Ahmad Rifai. Macam siapa tu? Nama Allah. Tak apalah, tak payah leceh. Sebab tu sekarang macam ramai orang tak Muhammad kan? Supaya nak bezakanlah antara dia dengan Allah begitu. Kita bincang dulu kat sini. Kita lihat apa yang dibahaskan dalam kitab kita. Pertama, dia bagi kita 2 poin di situ. Pertama, asma Allah yang bersifat khusus bagi Allah. Seperti lafaz Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Ini boleh bagi nama anak. Al-Qayyum. Ini khusus bagi Allah. Asma-asma ini tidak boleh disematkan kepada makhluk selain zat Allah. Ini disebabkan Allah yang memiliki asma ini bersifat tunggal, tidak memiliki sekutu. Nama Allah bermakna bahawa hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan dan berhak mendapat penyembahan dari seluruh makhluk ciptaannya. Ar-Rahman menunjukkan bahawa kesempurnaan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Penggunaan nama Ar-Rahman yang begitu banyak ini sebagai nama khusus bagi Allah.
Begitu juga contoh yang lain diberikan kepada kita, Al-Khaliq. Adalah asma yang menunjukkan pemiliknya sebagai zat yang mengadakan sesuatu, tidak ada yang boleh ditandingi. Tidak ada yang boleh ditandingi. Mana ni? Menandingi. Tidak ada yang boleh menandinginya. Al-Bari menunjukkan pemilik asma ini sebagai zat yang mengadakan sesuatu tanpa cacat cela. Semua sifat ini tidak dimiliki oleh makhluknya, melainkan Allah yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang memiliki asma ini kecuali yang Azza wa Jalla. Al-Qayyum mengandung makna zat yang tidak memerlukan makhluk lain. Justru makhluk selain dirinya yang memerlukan Allah. Justru makhluk selain dirinya yang memerlukan Allah. Oleh kerana itu, asma ini khusus milik Allah. Inilah beberapa asma Allah yang tidak boleh disematkan kepada makhluk lain selain kepada Allah. Okey. Dia macam ini. Kalau ikut kepada perbincangan yang pertama ini kan, langsung tidak boleh menggunakan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Qayyum. Dia tak terangkan tentang Al tu tadi. Dia begini, kalau kita meletakkan Al di hadapan, memang ia khusus untuk Allah. Tapi kalau macam biasa kan yang ada pada nama-nama kita ni kan, nama-nama kita, nama bapak kita, nama-nama yang muslimin ni semua, itu ada Al ke tidak? Tidak ada. Bila tidak ada, dibolehkan. Ataupun tadilah kata ada Abdul Rahman, Abdul Qayyum, kan menunjukkan bahawa kita adalah hamba Allah. Walaupun kita nampak contoh Abdul Rahman, kalau dalam bahasa Arab, ada alif lam tau dekat depan dia tu. Kan? Ar-Rahman. Tetapi kerana ada Abdul dekat depan ini, menunjukkan kita hamba. Hamba kepada Ar-Rahman, maka ini boleh. Tapi kalau tak ada, tak boleh. Cuma Ar-Rahman saja. Kalau nak nama Rahman sahaja boleh. Itu macam nama sosok. Nama bapak ni Abdul Rahman kan? Okay. So, kalau kita nak letak Rahman saja. Al tak boleh. Kalau tak nak letak Abdul lah kat depan. Jadi yang dimaksudkan dalam poin yang pertama ialah bila kita letak terus nama dengan Ar-Rahman, Al-Qayyum, Al-Bari. Tapi ada orang nak namakan anaknya Al-Khaliq? Tak ada kan? Nama kau siapa Khalid? Khalid. Khalid. Itu Khalid. Itu Khalid. 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 Boleh lah. Dia tak letak apa? Al kan? Kalau letak Al tapi Khalid. tapi sekarang ini Khalid. Tapi nama ni ada tak? Ada tak orang nama ni? Q. Ada Khalid kan? Dia nampak macam ni modern Khalid unik sebab Q kan? Kenapa kalau ada Q dia modern kan? Sakinah. Oh letak Q Sakinah gini jangan tahu ni maknanya api. Tak boleh. Betul. Salah perkataan, salah ini, salah. Safina maknanya apa? Sampan. Safina, kapal. Oh, kapal. Kapal. Safina. Lain. Bila letak lain perkataan ada lain makna. Sebab tu saya kata bagi Sakinah. Tenang je. Kau tahu Sakinah api berapi aku. Nak marah je. Hot temper je. Sikit-sikit marah. Sebab mami Sakinah aku tahu. Api berapi-rapi. So kalau Sakinah pun lain juga maknanya. Jadi maknanya kita ni bila nak menamakan tu kan, kita kena hati-hati juga. Oh kita unik lah apa ya unik. Pak mana yang unik? Sebutan ke macam mana? Tapi makna okey tak? Okey. Kalau Syafinas Apa? Syafinas tak ada makna. Itu kita bagi sebagai nama-nama ajam. Nama ajam tu maknanya nama orang bukan Arab lah. Dia kalau tak ada makna tu okey je, asalkan jangan makna yang tak baik. Faham
Ramai ke orang nama tak ada makna kan? Macam kawan saya Asunifan, mana ada makna Asunifan kan? Nama orang macam apa lagi? Ini kita panggil sebagai nama-nama ajam, nama bukan Arab. Siapa kasih nama kat ni? Kak Azhar? Nur Azhar. Nur adalah, Azhar tak ada. Ramna. Ni nama-nama bukan Arab. Nama orang Melayu, Mawar, Melur. Bukan Arab. Musa bukan Arab, Kipti. Apa dia? Munira. Nama Arab. Munir, Cahaya, Nawir, Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Okey, Madinatul Munawwarah yang bercahaya. Munira dia asal daripada perkataan itu. Okey? Baik, dah sudah. Jadi tiba-tiba tanya nama anak saya. Betul. Saya share sikit kan. Kadang dapat DM tanya, saya ni nanti nak melahirkan, boleh tak saya namakan anak saya? Ya Allah, kau tanya aku. Boleh soalan. Saya nak namakan anak saya gini. Saya manalah ada masa nak pergi cek nama anak orang. Ya Allah, Tuhan tu. Tak apa. Tanya saya nama, makna anak. Baik, yang kedua di sini, asma Allah yang bermakna umum. Okay, ada nama Allah, kadang-kadang kita sandarkan kepada makhluk. Dia begitu kan? Dia kata asma Allah yang bermakna umum dan digunakan oleh manusia untuk menunjukkan perbezaan darjat. Seperti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar dan juga Al-Mutakabbir. Jadi ini adalah kadang-kadang disebut, dia Al-Jabbar, dia ni Al-Malik macam tu kan. Asma-asma ini tidak mengapa disematkan kepada makhluk selain Allah. Allah tidak menamakan dirinya dengan nama-nama ini. Lalu dia menamakan sebahagian hamba-Nya dengan nama yang sama. Contoh kita ada dalam surah Yusuf. Qalat imra'atul aziz. Siapa Al-Aziz ni? Al-Aziz. Itu isteri. Berkata isteri Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Mesir. Bapa angkat Nabi Yusuf. Bapa angkat Nabi Yusuf betul? Employer Nabi Yusuf. Bapa angkat tu betul. Employer pun betul, dua-dua betul. Cuma di sini kita nak kata, boleh tak letak Al-Aziz tu? Al-Aziz ni bukan nama dia tau. Pangkat dia betul. Al-Aziz ni pangkat dia. Jadi lebih dikenali sebagai isteri kepada Al-Aziz. Al-Aziz maksudnya dia merupakan menteri dekat Mesir yang orang panggil dia Al-Aziz. Gelaran dia begitu. Jadi kalau hal begini, dia tak jadi isu lah. Sebab itu cuma gelaran dia saja. Bukan kita kata, dia tu macam Allah. Bukan gitu. Okay? Jadi di sini contoh yang lain diberikan kepada kita, kadzalika yatba'u Allah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada menyebut manusia dengan mutakabbir dengan jabbar. Padahal kedua-duanya adalah sifat Allah. Allah sebut gitu. Maksudnya demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenangnya. Mutakabbirin ialah orang yang sombong. Jabbar ni adalah orang yang jabbar ni orang yang itu. Suka hati lah buat apa dia nak buat. Macam tak ada simpati, tak ada empati, macam ni lah. Kalau disandarkan kepada manusia lah. Kan orang yang sangat zalim, begitu. Jadi Allah kunci hati dia. Sebab tu kalau orang yang dia ni zalim, orang yang dia sombong kan, kita cakap apa pun tak dengar. Ni Allah kata kadzalika yatba. Sebab Allah dah kunci hati dia. Hidayah susah nak masuk dalam hati. Dia macam kita cakap apa, susah kalau cakap gini pun tak masuk-masuk. Dah tahu benda tu salah pun buat juga. Semua orang kata salah, tapi tetap juga dia menzalimi orang lain. Kadzalika yatba Allah. Itulah Allah dah kunci hati dia sampai hidayah tak dapat masuk dalam hati. Sebab tu kita kalau buat dosa kita kena cepat-cepat taubat kan. Kalau tak taubat jadi apa? Hati kita jadi hitam kan. Yes. Buat satu dosa ada satu tumpuk hitam. Kalau buat banyak dosa, tumpuk sampai hati kita gelap. Jadi Allah kata bila hati tu gelap, dia akan nur tak boleh masuk dalam hati. Cakap apa pun perkara yang betul tak boleh masuk, tak tembus. Sangat menakutkan. Kita tak nak jadi orang yang macam tu.
Kita nak jadi kalau orang yang mana kalau kita buat salah, kita cepat-cepat dapat sedar kesilapan kita. Sebab kalau orang yang begini nanti sampai meninggal dunia, tak sedar silap dia. Dia akan rasa aku betul. Padahal dia adalah orang yang menzalimi orang lain. Na'udzubillah min zalik, ya. Jauhkan daripada Allah kunci hati kita ni semua. Biar hati kita ni jadi hati yang Allah buka supaya terima setiap perkara yang benar, dapat beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Jadi sini penamaan makhluk dengan nama-nama di atas dalam ayat ini tidak menunjukkan penyerupaan dengan Allah. Jadi kalau begitu, kita tak kata ia penyerupaan kepada Allah. Sebab itu gelaran yang Allah berikan kepada makhluknya. Alasannya kerana pola frasa idhafah. Idhafah tu maksud kita sandarkan. Menunjukkan adanya pengkhususan. Nama yang diidhafahkan pada Allah mengandung makna pengkhususan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat yang layak bagi keagungan dan kemuliaannya. Namun, kalau nama itu kita sandarkan pada makhluk, diidafahkan pada makhluk, maka nama tersebut mengandung makna khusus yang pantas dan layak bagi makhluk tersebut. Termasuk di dalamnya segala kekurangan serta kelemahan dalam sifat ini. Ini pendapat yang paling tepat terkait masalah ini. Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, intinya maksudnya daripada keseluruhan perbincangan itu ada beberapa asma Allah Jalla wa'ala yang disematkan kepada makhluk selain zat Allah. Beberapa asma lainnya tidak disematkan kepada makhluk selain Allah. Seperti nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan lain-lainnya. Jadi kita tak boleh kata dia itu Ar-Rahman. Ini tak boleh. Ataupun Al-Khaliq. Nama-nama yang begini untuk bahagian yang pertama, tadi ada 1, 2 kan? Okay. Yang nombor 1 ni, kita tak boleh kata, oh dia Al-Qayyum, dia Al-Bari, dia Al-Khaliq. Nama-nama begini tak boleh. Tapi kalau macam tadi Al-Aziz, dia adalah gelaran, orang yang mulia contohnya. Contoh kita hormati guru kita, bila jemput dalam bahasa Arab kan, kita kata Ustazah Sakinah Al-Azizah, gitu kan? Disebut dengan penggelaran. Yang Ustazah Sakinah yang dimuliakan, yang dihormati semua. Dia menggunakan kata-kata semacam itu boleh. Tapi kalau kata Ustazah Sakinah Al-Khaliq, tak boleh lah. Itu memanglah nak kena. Maknanya cara penggunaan ayat itu tidak tepat. Tak sesuai dan tidak tepat. Okey. Jadi dia kata kalaulah nama itu memang boleh untuk makhluk tadi yang boleh disematkan kepada selain makhluk, dipersilakan. Tidak menjadi masalah. Dan dia kata masih kaitannya dengan bahasan ini juga bahawa memang sudah seharusnya asma Allah ini dimuliakan dan dijaga adab pemakaiannya. Salah satu cara memuliakan asma Allah ini adalah hendaknya tidak seorang pun menggunakan nama yang di dalamnya terkandung unsur penyerupaan dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh di sini ada beberapa gelaran yang seharusnya dielakkan seperti Al-Qadi Qudat, hakim atas segala hakim. Padahal kita tahu hakim atas segala hakim ialah Allah. Kalau hakim tu memang tepatlah kita katakan, tapi dia adalah hakim segala hakim. Pelik tu kan maksudnya kan. Ataupun Malikul Muluk, raja di raja. Macam pernah dengar Tak apa. Hakim Al-Hukama, pengutus perkara segala hakim. Dan sederitan nama lain yang serupa maknanya dengan nama Allah Azza wa Jalla. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga tauhid dan untuk menjauhkan diri dari penamaan yang serupa dengan asma Allah dan sifatnya, serta mencegah terbukanya jalan kemusyrikan dan terjerumus di dalamnya. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari serta Sahih Muslim disebutkan hadis terkait permasalahan ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi bahawa baginda bersabda, "Inna akhna'as min 'indallahi rajulun tusamma malikal amlak." Sesungguhnya nama yang paling dibenci Allah adalah lelaki yang dinamai Malikil Amlak, raja di raja. Jadi elakkan letak gelaran-gelaran yang begitu. Imam Muslim dalam sahihnya menambahkan redaksi, La malika illallah azza wa jalla. Tiada penguasa kecuali Allah azza wa jalla. Dalam Sunan Abu Dawud dan penulis kitab hadis lainnya, disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Jadi Abu Shuraih ni ada pada satu ketika orang panggil dia sebagai Abul Hakam. Maknanya bapa yang memutuskan. Gitu kan? Jadi annahu kana yukna Abul Hakam. Ia iaitu Abu Shuraih diberikan gelaran Abul Hakam. Bila Nabi dengar, Nabi tak suka dengan gelaran itu.
Jadi Nabi kata gini, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam. Sungguh Allah lah yang al-hakam, yang maha menentukan, yang maha memutuskan. Faqala, jadi Abu Syuraih ni dia kata kepada Nabi, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Jadi dia explain kepada Nabi kenapa orang panggil dia Abul Hakam. Dia kata bila kaum saya berlaku perselisihan antara mereka, mereka akan pergi kepada dia dan mereka akan minta supaya dia yang settlekan, selesaikan masalah antara mereka ini. Dan biasanya mereka akan menerima keputusan yang dia tetapkan. Sebab itu orang panggil dia sebagai bapa yang memutuskan sesuatu hukuman. Nabi pun tanya kepada dia, alangkah indahnya tradisi ini. Nabi kata, cantik benda tu, maknanya tak ada masalah. Maknanya engkau jadi orang yang membantu orang lain kan, memutuskan apa-apa masalah, untuk menerangkan apa-apa isu. Okey, Nabi kata itu adalah perkara yang indah, tradisi yang baik. Dan Nabi tanya, fama laka minal walad, engkau ada anak tak? Soalan Nabi, ada anak tak? Jadi dia kata, qala Syurai, dia kata ada, nama anak saya Syurai, Muslim dengan Abdullah. Jadi Nabi tanya, faman akbaruhum, siapa yang paling tua antara ketiga-tiga anak ini? Syurai ke, Muslim ke, Abdullah? Jadi dia kata Syurai. Dan Nabi pun kata, fa'anta Abu Syurai. Jadi kalau begitu, aku gelarkan engkau dengan Abu Syurai. Maknanya gelaran Abul Hakam tu Nabi kata jangan guna. Okay, tak apalah, memang itu kerjanya, itu tradisi dia. Tapi yang terbaik, gunakan gelaran yang tidak menyerupai kita dengan Allah. Itu maksud Nabi, okay, dalam teks ini. Sebab tu Nabi tanya, nama anak kamu siapa? Kan? Jadi dia kata Syurai, Muslim dengan Abdullah. Siapa yang paling tua? Paling tua Syurai. Jadi Nabi kata, okey, kalau gitu engkau adalah bapa kepada Syurai. Itu lagi cantiklah Nabi berikan. So kekallah gelaran dia. Sampai dia meninggal dunia, orang panggil dia Abu Syurai. Jadi Abul Hakam tu dah tidak digunakan lagi. Intipati daripada hadis itu kita dapati Nabi mengarahkan sahabatnya tersebut supaya mengubah nama panggilannya dalam rangka menjaga adab terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jagalah adab kita dengan Allah. Tak nak jadi macam sama kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau boleh jadi hamba ni rendah. Jangan gunakan sesuatu yang kalau orang dengar orang boleh keliru, kan, orang confused dan mungkin boleh bawa kepada orang mengagungkan kita. Orang agungkan kita sampai orang lupa bahawa ada yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi demikianlah walaupun panggilan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerupai sifat Allah, tapi adab kita sebagai hamba Allah sebaiknya kita elakkan daripada sebarang bentuk penyerupaan. Kadang-kadang bukan kita tahu, tapi orang lain. Bukan kita memang suka je nak namakan ini nama dengan nama-nama tadi kan, tapi orang lain yang bila dengar dia pula yang mengagung-agungkan sehingga berlakulah perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Semua okey? Okey, boleh tegak lagi? Apa dia kat ni? Yes, it's sunnah. Sunnah. Maknanya itu kita panggil sebagai kunyah. Gelaran. Setiap kunyah bukan kunyah. Kunyah ni lah gelaran yang depannya ada abu, ada umur. Okay. Jadi sunnah lah ada kunyah tu abu. Jadi nama anak siapa? Ikutlah nama anak tu kan. Kalau anak kita yang pertama, contoh kalau nama anak kita pertama Ali, kita Ummu Ali gitu. Ummu Ali macam makanan orang Arab kan? Yang dessert tu. Mana-mana boleh. Ada yang ikut kepada anak yang kita favourite lah. Macam itu. Kak Nani apa kan? Tak panggil apa? Ummu apa? Ummu Ebi. Ummu Aisyah. Nak panggil gitu. Oh dia suka anak perempuan lah. Tak apalah. Ummu Aisyah. Boleh je. Mana-mana lah. Mana-mana yang kita suka untuk dipanggil. Ataupun kita nak tak nak sama kan. Mungkin adik-beradik kita ada sama. Ada yang nama Ummu Aisyah juga. Kita tak nak lah. Kita nak lain. Jadi Ummu Anissa. Macam itu lah. Tukar macam itu. Kalau tak ada anak boleh tak?
Boleh. Aisyah bila dia tak ada kunyah kan, dia tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, dia kata, aku ni kawan-kawan semua ada kunyah. Sebab mereka ada anak. Jadi dia kata aku tak ada. Kan? Jadi Nabi kata apa? Engkau adalah umur? Apa pula? Dia ambil nama anak saudara dia. Ambil nama anak saudara dia lah. Jadi kita kalau tak ada anak, boleh ambil nama anak saudara kita. Saya nak ambil apa? Ummu Ammar lah, boleh lah Ummu Ammar. Dulu masa saya belajar, ustaz saya marah. Sakina, nama kuliah kamu apa? Tak ada ustaz, tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada anak ustaz. Tak apa, semua orang nama ni. Ambil apa-apa nama. Ambil nak apa? Tak kisahlah apa nama. Kalau tak apa, Mufadilan tu. Ambil yang mana, yang penting nama baik. Dia kata sunnah dia tu. So saya kata, tengoklah ustaz, tapi sampai sekarang dia tak ada. Boleh lah kan, sebab saya lebih rasa dekat ke dengan yang si kecil itu kan, Ummu Ammar boleh je, tak masalah. Boleh. Tapi kalau kita nak ambil penamaan yang lain untuk kita, selain daripada nama anak saudara kita pun tak ada masalah. Nak kata umur kita Al-Fatihah. Betul-betul suka baca buku dan tak ada umur kitab. Ibu kepada buku. Nama kau Al-Fatihah apa? Ya, sila. Nama gelaran yang berkaitan dengan seseorang. Nama timang-timangan tu lain. Kalau nama timbangan tu kita panggil laqab dalam bahasa Arab. Okay. Kalau nama timbangan, kalau kunyah ni beza tau. Satu kita panggil laqab. Laqab ini gelaran. Tapi kalau kunyah tu yang biasa depannya ada umur dengan abu. Jadi kalau kita kata nama timang-timangan tadi, kalau dalam bahasa Arab kita panggil laqab. So dua-dua actually kalau kita orang Melayu semua gelaran. Semua kau gelaran. Semua gelaran lah gitu. Okay, ada persoalan lain? Tak ada. Apa pengajaran untuk pengajaran hari ini? Ingatkan saya lupa. Tak ada maknanya saya lupa. Yang pertama. Apa dia, Rahmat? Yang pertama. Apa Kak Ani nak cakap apa tadi, Kak Ani? Kak Ani ke Kak Nani? Kak Ani Woodlands lah. Kak Ani Woodlands. Kak Ani nak cakap apa tu Kak Ani? Tak ada. Kak Siti Hajar nak cakap apa? Apa pengajaran hari ni? The takeaways lah yang you boleh ambil. Cik, cakap orang putih, takeaways. Apa yang boleh kita ni? Pasal nama, pasal nama. Kenapa dengan nama? Tidak boleh menamakan anak kita dengan sifat-sifat Allah tu tadi. Maknanya kalau nak letak pun dia ada syarat-syarat lah yang perlu kita patuhi supaya tidak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ni kumpulan apa, A ke B? A, okey. Kumpulan B kat sini. Aliza Aziz, silakan. Tak ada. Okey, Aisyah Taha. Dia bagi nama penuh ya. Okey. Tak ada lagi. Okey lah, masa siapa? Cik Salimah. Ya. Tiba-tiba. Apa dia? Amir bukan. Amir maksudnya ketua. Amir Wahid. Ketua yang satu. Ketua yang satu. Boleh. Okey. Kumpulan B ada nak cakap? Kak Noh? Ada berapa Kak Noh? Tak ada. Cik Noh? Cik Noh. Okey. Oh, Cik Noh tak nak cakap Cik Noh. Tak nak. Okey, tak apa. Sila. Menjaga kesucian ibadah. Menjaga kesucian ibadah, nas dan dalil lagi cantik. Di situ ialah kita sebagai seorang muslimah perlu sentiasa berusaha untuk menjaga ibadah kita supaya ia tidak ada campur tangan lah daripada manusia. Okay. Ada yang ketiga di sini, saya terbuka kepada kedua-dua, A dan B. Tak ada Kak Ji. Kak Ji nak cakap apa Kak Ji? Dah gini-gini Kak Ji. Takut salah ya?
Tak ada, kalau salah saya betulkan sebab tu kita belajar. Tapi today Kak Ji this thing really masuklah dalam hati cara. Oh, Masya Allah. Okay. Cara berdoa mesti ada dalil dan Oh, sama macam tadi kakak ni. oh sama Sama kan tadi kan? Cara berdoa mesti ada dalil. Kita ambil sikit. Dah boleh cakap dia? dan dalam ibadah kita tak boleh ikut-ikut orang. Betul. Cantik, kita ambil itu. Dalam beribadah tidak boleh ikut-ikut. Ini kita panggil sebagai taklid a'ma. Okey, ikut buta. Betul tak? Ikut buta kan? Tak boleh ikut-ikutan. Kalau nak ikut boleh tapi kena pastikan ada ilmu. Betul ke tidak apa yang kita ikut? Okay, so that's number 3 that's number 3. Okay, nombor 3. Okay, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, memberkati pengajian kita pada pagi ini. Allah berikan motivasi untuk terus-terusan beramal ibadah, okay? Dan terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nak habis cepat lambat hari ni habis. Yes.